apa kita panggil peperangan susulan ya. Antaranya ialah peperangan Hunain ya, dengan kabilah ya Bani Hawazin ya. Peperangan Hunain dengan kabilah Bani Hawazin, kemudian Hunain musuh kalah ya, mereka lari ke Taif. Jadi bila sampai di Taif berlaku pula ya peperangan Taif dengan kabilah kita panggil ya Bani Sakif, kerana Bani Hawazin dan Bani Sakif ni mereka bersekongkol untuk lawan Nabi ya. Jadi ini cerita tentang rombongan Hawazin yang datang untuk minta belas ihsan daripada Nabi ya. InsyaAllah kita baca. Selepas beberapa belas malam ya, maknanya bukan seminggu lah ya, lebih daripada seminggu, lebih daripada 10 hari ya. Jadi mungkin hampir 2 minggu. Rombongan Hawazin yang diketuai oleh Zuhair bin Surat datang dan berkata, ya Rasulullah ya, antara mereka yang ditawan adalah para perempuan, para ibu, saudara-saudara perempuan dan ibu-ibu saudara. Jadi mereka datang ya buat rayuan lah ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang lemah ya, sebab orang perempuan ya secara umumnya mereka ni orang lemah yang tidak terlibat dalam peperangan. Kami mohon kepada Allah dan kepada engkau ya Rasulullah. Zuhair berkata antara yang ditawan oleh Nabi itu ya daripada peperangan Hunain antaranya ialah ibu-ibu saudara, termasuk juga bekas para pengasuhmu. Jadi mereka ni adalah daripada Bani Bakar. Bani Bakar ni ya ataupun Bani Sa'ad ya, Sa'ad bin Bakar ini adalah keluarga Halimah As-Sa'diyah ya yang pernah menyusukan Nabi ya. Jadi keluarga Halimah Sa'diyah pernah menyusukan Nabi dan mereka ini ya tertangkap ataupun tertawan ya. Jadi dia pun mendeklamasikan syair ya, dia melontarkan syair dia, antara kandungannya disebut bebaskanlah kami dengan penuh kemurahan ya, maknanya sifat rahmat daripada Nabi SAW. Engkaulah harapan dan engkaulah yang ditunggu-tunggu ya. Selalu kita dengar kalimah yang disebut kepada Al-Imamul Mahdi ya, Al-Mahdi Al-Muntazar ya, Al-Mahdi ya, Imam Mahdi yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah, Al-Muntazar ya, the most awaited ya, yang ditunggu-tunggu. Jadi Nabi lah ya yang ditunggu-tunggu tu. Jadi kata mereka, bebaskanlah orang perempuan, sebelum ini kami pernah disusuinya. Engkau pernah disusuinya. Ini cerita, maknanya dia nak ambil Nabi punya inilah ya, Nabi punya simpati. Ya, disebut ni yang kena tawan ni pun ya, Nabi punya keluarga juga ya, ibu saudara ya, yang menyusukan Nabi juga datang daripada family yang sama. Kerana mulutmu pernah dipenuhi air susu mereka, kami amat berterima kasih kepada pelaku kebaikan ya, sekiranya engkau mahu membebaskannya. Sebab mereka tahu dah ya, sebab bila dah ditawan secara automatik dia menjadi hamba sahaya ya, hartanya dimiliki dan individu mereka ni ya, secara peribadi mereka ni semua dimiliki, dia jadi hamba sahaya ya, baik lelaki maupun perempuan. Tetapi macam tadilah ya, Nabi dah tunggu ya, dah tunggu beberapa hari, bukan beberapa hari ya, hampir 2 minggu Nabi tunggu, tapi mereka tak kunjung tiba dan Nabi menyangka bahawasanya mereka memang tidak mahu datang ya untuk menyerah diri, ataupun mereka bukan datang untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Jadi mereka pun ya amat berterima kasih kepada pelaku kebaikan. Sekiranya engkau mahu membebaskannya, selepas hari ini kami amat terhutang budi. Kami mengharapkan kemaafan untuk kami pakai ya, engkau penunjuk manusia ya. Nabi ni apa kita panggil ya, An-Nabiyul Muhdi ya, nabi yang memberi hidayah ya dengan izin Allah. Maafkanlah kami ya, maaflah kamu mencapai kemenangan. Pakaikanlah kemaafan untuk mereka yang pernah kamu susui ya, menyusu. Nabi pernah menyusu daripada mereka, daripada ibu-ibu ya yang berada di perkampungan sana. Kemaafanmu lebih dikenali. Jadi Nabi ni sudah terkenal, bukan Nabi saja ya, seperti mana dalam peristiwa pembebasan kota Mekah ya, pembukaan kota Mekah, Nabi Nabi diberi peluang ya, Nabi beri peluang kepada orang Mekah untuk respon ya. Jadi Nabi tanya kan ya, Nabi kata, apakah hukuman yang setimpal untuk kamu? Jadi kata mereka apa ya, yang kami tahu Muhammad ni orang baik, bapa dia orang baik, datuk dia orang baik, tidak ada yang kami
kami harapkan melainkan kebaikan. Ya, kemaafanlah yang lebih dikenali. Nabi berkata, kata-kata yang paling aku suka ialah yang paling benar. Ya, jadi kalau yang betul lah, yang salah lah. Pilihlah salah satu. Ya, jadi Nabi bagi pilihan. Sebelum ni kalau mereka datang, ya sebelum daripada 2 minggu tu, maknanya mereka boleh diberikan balik tawanan dan harta. Tapi mereka telah datang selepas expired. Ya, dah expiry date baru datang. Jadi Nabi tunggu mereka. Ya. Dan Nabi tidak menjangkakan mereka akan datang lagi. Mereka jawab, kami tidak menyamakan kedudukan keturunan dengan selainnya. Sebab Nabi offer sama ada nak kami bebaskan tawanan perang saudara-saudara kamu ataupun harta kamu. Jadi kata mereka, kami tidak samakan keturunan dengan harta. Ya, kembalikan anak isteri kami, itulah yang paling kami sukai. Kami tidak akan menuntut kambing dan unta. Mereka sebut sekali lagi. Ya, kalau banding harta dengan keturunan ahli keluarga itulah yang utama. Kami tak nak kambing sebagai tak nak. Rasulullah menjawab, bahagianku dan bahagian Bani Abdul Muttalib. Ya, Bani Abdul Muttalib adalah untuk kamu. Maknanya yang Nabi punya, yang Saidina Ali punya, ya, yang Al-Abbas punya, mana keluarga Abdul Muttalib. Itu semua ya, kami akan serah balik kepada kamu. Apabila aku selesai solat Zuhur, maka semua kamu hendaklah bangun dan berkata, kami memohon syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhadapan dengan muslimin dan memohon syafaat muslimin untuk berhadapan dengan Rasulullah. Nabi bagi teks ucapan kepada mereka, ya, selepas menyatakan keislaman kamu. Jadi mereka wajib masuk Islam lah. Mana mereka tak ada pilihan dah. Sebab mereka kalah dalam perang, ya. Anak isteri mereka kena tangkap. Kemudian harta mereka juga kita panggil, ya, diperolehi oleh Nabi dah dan para sahabat. Jadi apa lagi yang mereka ada, ya? Pilihan terakhir mereka ada masuk Islam. Ya, kalau mereka masuk Islam, mereka akan diberi semula, ya, harta dan anak isteri mereka, tetapi kerana mereka lambat sangat respon. Ya, lama sangat dah berbelah hari dah baru datang. Maka mereka ada pilihan untuk isteri, anak ataupun harta benda. Mereka memilih isteri dan anak. Ya, tapi Nabi kata Nabi akan serahkan apa yang Nabi perolehi, ya, daripada harta tu Nabi akan pulangkan. Begitu juga keluarga Nabi daripada Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib juga akan menyerahkan balik. Ya. Kamu juga hendaklah mengatakan kami adalah saudara-saudara seagama dengan kamu. Ya, jadi ini saudara-saudara seagama. Ya, kita selalu bila kita buat kita panggil macam majlis kan, ya. Majlis sesuai kenal ke orientasi sebagainya, kita akan sebut, ya, I'm your brother in Islam, I'm your brother in faith, I'm your brother in Islam, kita sebut, ya, aku saudara kamu dalam Islam. Walaupun kita mak ayah orang lain, ya, tapi kita bersaudara dari segi akidah. Ya, kita bersaudara dari segi akidah. Kita selalu sebut I'm your brother in Islam. Ya, I'm your brother in faith, ya. Sebab apa, ya? Sebab memang orang Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi mereka, ya, diajar untuk menyebut perkataan-perkataan yang baik ini. Kemudian, ya, selepas daripada solat Zuhur, mereka pun buatlah apa yang Nabi arah. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, saudara-saudara kamu ini, ya, daripada kabilah Bani Hawazin telah datang dalam keadaan bertaubat. Ya, sebenarnya secara umum, ya, kita tahu, ya, bertaubat ni maknanya bertaubat bukan, ya, sebab orang yang bukan Islam, ya, besar mana pun kesalahan yang mereka buat, bila mereka masuk Islam maka mereka mereka dihapuskan kesalahan tu. Al-Islam yajubu ma qablahu. Ya, dalam hadis disebut Islam itu menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Seperti mana haji, ya, al-hajju, ya. Haji juga, ya, dia menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Sebab itu orang yang pergi haji, dia dapat haji mabrur, laisalahu jazaa'ilal jannah. Tidak ada balasan yang terbaik bagi mereka melainkan syurga lah, ya, kerana dosa mereka telah diampun. Ya, sebab tu orang dah pergi haji nak pergi haji, dapat peluang nak pergi lagi. Umrah pun sama juga, ya, kerana Allah ampun dosa. Kalau umrah antara umrah dengan umrah lah. Tapi kalau haji memang semua diampun dosa dengan Allah, oleh Allah kerana taubat mereka tadi, ya. Jadi dari segi dosa Allah ampun. Ya, taubat ni lebih daripada kerana selama ni mereka memusuhi Nabi dan para sahabat. Mereka berperang, ya, mereka melakukan kecurangan pada Nabi dan para sahabat. Jadi sebab itu, ya, Nabi kata mereka datang dalam keadaan bertaubat.
aku berpendapat untuk mengembalikan tawanan kepada mereka. Nabi nak pulangkan keluarga, anak isteri mereka. Ya, sesiapa yang ingin melakukannya, maka dia hendaklah melakukannya. Sesiapa yang ingin kami memberikan ganti, kami akan berikan kepadanya harta al-fai. Ya, fai'un ni adalah harta yang diperolehi bukan melalui perang. Ya, diperolehi melalui pihak musuh, ya, mereka dikepung dan akhirnya mereka menyerah diri. Itu dipanggil al-fai'u, ya, ataupun fai'un. Dia berbeza sedikit dengan harta ghanimah kan. Kalau ghanimah diperolehi melalui perang, macam perang Badar orang Islam menang, okey dapat ghanimah. Tapi dalam pengepungan, ya, orang-orang Yahudi contoh, Yahudi yang duduk di Madinah ni, ya, macam kita kata Bani Qainuqa, ya, yang telah mencabul kehormatan seorang perempuan muslimah, kemudian bunuh pula seorang lelaki yang mempertahankan muslimah jadi mereka dikepung, kemudian Bani Qainuqa menyerah diri dan harta mereka dirampas, diambil oleh orang Islam. Itu dipanggil fai'un. Ya, begitu juga Bani Bani Nadir, ya. Bani Nadir mereka berpakat berkonspirasi untuk bunuh Nabi dan akhirnya mereka menyerah diri juga, ya. Mereka dihalau keluar, boleh bawa sekadar muatan seekor unta dan ya barang-barang lain mereka kena tinggalkan. Yang mereka tinggal tu menjadi fai'un juga, ya. Jadi kalau musuh menyerah diri tidak melalui peperangan, itu dipanggil fai'un. Tapi kalau mereka berperang, ya, macam perang Badar contoh, ya, macam perang Khandaq dan seumpamanya, itu kita panggil ghanimah, ya. Kalau ghanimah dengan fai'un kita gabungkan, dia jadi anfal. Sebab tu dalam Quran ada suratul Anfal, ya, surah yang ke-8 kan, ya. Al-Anfal mengandungi dua, satu ghanimah melalui perang, satu lagi ialah fai'un melalui serah diri pihak musuh, tak perang. Ya, secara umum itulah yang kita duk bincang selama ni, ya, sejak daripada perang Badar sampailah hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi harta fai'un itu, ya, yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada kami, itu Nabi akan bagi sebagai ganti rugi. Sebab ada sebahagian para sahabat mereka tak nak serahkan. Ya, mereka tak nak serahkan harta mereka, ya, sebab tak sanggup dah. Ya, pasal mereka dah berjuang, mereka dah berperang, sebahagian keluarga mereka terkorban, ya. Jadi mereka nak ganti rugi. Ya, mereka tak nak serahkan bulat-bulat ataupun secara percuma lah kepada Bani Hawazin. Macam Nabi nak bagi. Ya, macam keluarga Abdul Muttalib, Nabi nak bagi. Ya, tapi yang orang lain, yang bukan daripada keluarga Nabi dan Bani Abdul Muttalib, macam mana? Ya. Jadi kalau mereka tak nak bagi keberatan, ya, maka Nabi akan gantikan dengan harta fai'un yang Nabi perolehi sebelum ni. Oleh itu, dia hendaklah menyerahkan tawanannya kepada mereka. Ya, kena serahkan juga. Orang-orang Muhajirin dan Ansar menjawab, apa yang kami miliki adalah menjadi milik Rasulullah. Ini Ansar dan Muhajirin. Ansar daripada Madinah, Muhajirin daripada Mekah. Ya, jadi ada sekumpulan orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam. Antaranya Al-Aqra' bin Habis. Ya, bukan Jabis tu, ya, betul kan? Aqra' bin Habis. Ya, Aqra' bin Habis ini ketua kabilah juga, ya. Dan dia pun ada meriwayatkan hadis-hadis Nabi, ya. Tapi dia masuk Islam agak lewat, ya, ketika pembukaan kota Mekah. Antaranya Uyainah bin Hisin, ya, beliau adalah ketua kabilah juga Badui, ya. Jadi dan juga Al-Abbas bin Mirdas, ya, 3 orang pemimpin kaum Badui ini, mereka, ya, enggan mengambil langkah yang sama. Mereka tak nak serahkan tawanan perang macam tu saja, ya. Maka Rasulullah ambil juga, ya, tetapi sebagai hutang, maknanya Nabi akan bayar ganti rugi, ya, sebab hamba sahaya ni boleh dimiliki dan boleh dijual di pasar hamba. Maknanya mereka dapat keuntungan, ya, dari segi material. Jadi mereka kita panggil, ya, agak keberatan, ya, reluctant nak bagi. Jadi Nabi ambil juga, tapi Nabi bayar balik dalam bentuk hutang lah, ya. Rasulullah SAW mengarahkan supaya keluarga Malik bin Auf An-Nasri, ya, ni ketua, ya, ketua kita panggil ketua puak Hawazin yang perang dalam perang Hunain tu, yang cadang supaya bawa isteri, anak dan sebagainya dengan tujuan untuk bagi motivasi kepada para suami, ya, para orang lelaki supaya mereka berperang dengan semangat, ya, supaya isteri dan anak mereka tidak tertangkap, ya. Jadi jeneral perang yang lama, ya, daripada Bani Hawazin ada bagi nasihat lah kepada Malik bin Auf, janganlah buat macam tu. Malik bin Auf tak peduli, ya. Dia bawa juga dan akhirnya mereka kalah, ya, orang perempuan, kanak-kanak, ya, ditangkap dan dijadikan sebagai hamba. Jadi, ya, dia tak mau masuk Islam lagi.
Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku ya, dia peperangan ya, ketua peperangan ditahan di Mekah di rumah ibu saudara mereka Ummu Abdillah dan Ummu Umayyah ya. Dia ada hubunganlah ya dengan orang Mekah. Rombongan tersebut berkata mereka adalah pemimpin kami. Rasulullah menjawab, aku mahukan kebaikan untuk mereka. Kemudian baginda bertanya mengenai Malik, mereka menjawab dia lari dan bergabung bersama Bani Saqif yang duduk di Taif. Ya, kalau tadi Bani Hawazin yang perang dalam perang Hunain. Bila mereka kalah, mereka lari ya ke Taif. Di Taif mereka bergabung dengan Bani Saqif. Bani Saqif pun ya orang yang pernah baling batu ke Nabi. Mereka yang ya kita kata selama ni tidak setuju, tidak suka dan banyak buat perancangan jahat ya terhadap Nabi dan para sahabat. Jadi baginda berkata, beritahu ya kepada Malik bin Auf sekiranya dia datang berjumpa dengan aku sebagai seorang Muslim, syarat dia Muslim, aku akan kembalikan keluarga dan hartanya. Nabi offer. Ya. Aku juga akan memberikannya 100 ekor unta tambahan. Apabila tawaran tersebut disampaikan kepada Malik, ya, maka Malik pun keluarlah. Ya. Sebab selama ni dia takut dia dibunuh. Ya. Tapi sekarang ni Nabi bagi offer kepada dia. Apabila tawaran itu disampaikan, dia pun datang. Ya, dia keluar daripada kubur secara senyap-senyap, datang berjumpa Rasulullah di Ji'ranah. Ya, Ji'ranah adalah salah satu tempat miqat kita lah bagi orang yang berada di Mekah kan. Ya, miqat bagi orang perempuan yang sudah berada di Mekah ialah di Tan'im. Sebab dia paling dekat. Ya, dia panggil miqat An-Nisa. Ada Masjid Aisyah kat situ. Tapi kalau orang lelaki, afdal di Ji'ranah. Ya, sebutannya Ji'ranah. Kita biasa panggil Ja'ranah. Ya, dia jim tu pada bawah. Ji'ranah ya. Ji'ranah. Ji'ranah ya, dia ada juga fasiliti untuk mandi ya. Especially untuk orang lelaki lah ya, memang apa kita panggil ya, ada kemudahan lah ya. Kalau banding dengan Hudaibiyah contohnya, Hudaibiyah ada juga fasiliti tapi tak lengkap lah ya, sebab tak ramai orang buat daripada Hudaibiyah. Nabi ya pernah ya berada di Hudaibiyah dalam perjanjian Hudaibiyah tahun yang ke-6 ya. Nabi berusaha untuk buat umrah masuk melalui Hudaibiyah pernah ada. Jadi oleh kerana itu ya kerajaan Saudi tak pernah larang lah orang nak miqat daripada Hudaibiyah. Tapi afdal bagi lelaki Ji'ranah, perempuan ya di Tan'im. Itu saja tuan-tuan. Ya, tapi daripada Hudaibiyah tak salah. Cuma afdal. Ibadah ni afdal. Ya, macam kita kan nak semayang duha contoh ya. Nak semayang duha sekarang ni. Sekarang ni dekat pukul 12, boleh tak main duha? Boleh. Ya, tapi afdalnya tadilah. Ya, pagi tadi ya. Mungkin sekitar kita kata pukul 7 ya, dah terbit matahari, mana pukul 8. Ya, kita kata 8 lebih sikit matahari dah mula naik. Ya, dah mula memancarkan cahaya, dah panas dah ya. Pada masa tu afdal lah. Ya, tapi kalau pukul 12 kita baru je free. Ya, baru je habis meeting, baru aja selesai menyelesaikan tugasan kita, baru nak sembahyang duha, boleh je, tak ada masalah ya. Masih lagi dalam apa kita panggil dalam waktu duha ya. Tetapi bukan afdal lah ya, tapi masih Allah terima, makbul insya-Allah ya. Okey, itu dia punya ceritanya. Jadi Malik bin Auf datang ya. Tapi dia datang tak bagi tahu ke orang lain sebab dia sebagai pemimpin ni tuan-tuan macam itulah. Ya, kadang-kadang macam tadilah ya, dia sebenarnya ya dah mengaku salah dah ya, tapi dia punya ego tu. Ya, jadi kalau apa kita panggil, kalau senyap-senyap ya belakang-belakang tu jadi dia mau. Tapi kalau depan-depan tak nak ya, kita layanlah tuan-tuan, bagi dia laluan. Ya, macam Malik bin Auf tadi. Jadi masuk Islam dia dan hartanya dikembalikan kepadanya. Rasulullah melantik beliau sebagai ketua Bani Hawazin yang telah memeluk Islam. Jadi maksudnya orang bukan Islam yang merasakan bahawasanya kalau dia masuk Islam, jawatannya akan dirampas daripada dia, itu satu pembohongan lah tuan-tuan. Ya, macam Malik bin Auf, dia pemimpin kaum dia. Ya, Nabi serahkan balik, tapi dengan syarat dia masuk Islam. Ya, dengan syarat dia masuk Islam, ya, dan dia patuh ya akan peraturan yang telah ditetapkan. Okey ya, itu mukadimah kita panjang. Ada apa-apa soalan? Silakan. Ada apa? Ya, Kak Zainab ada apa? Ustaz, Halimatus Sa'diyah tu Bani Bakar Ustaz. Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad. Sa'ad bin Bakar. Sebab tu dia dipanggil Halimah As-Sa'diyah. Ya, Bani Sa'ad lah. Ya, Bani Sa'ad. Ya, cuma Sa'ad tu bin Bakar. Iaitu macam Nabi lah. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdul Manaf, macam itulah. Ya, dia punya kabilah dia. Tapi mereka ni badui lah, duduk di padang pasir. Macam tadi Puak Hawazin badui, ya.
Yang mereka yang duduk di kawasan apa macam kita kata kalau di Madinah tu Ghatafan, ya, Badui juga. Dan mereka ni kita tahulah, ya, dari segi protokol tak ada, ya. Tapi mereka ni bukan makna tak pandai berbahasa Arab, ya. Mereka cuma dari segi protokol tu kurang sikit, ya. Tetapi dari segi kebijaksanaan mereka, ya, mereka ni boleh fikir, ya. Boleh fikir, ya. Mereka ada kemahiran berperang, ya, menternak, bertani dan sebagainya. Dia ada kemahiran juga, ya. Tapi mereka ni badui lah sebab mereka tak duduk di kawasan bandar. Kalau duduk kawasan bandar kita panggil hadari, ya. Itu dulu Islam hadari itu, ya, mana Islam bandar. Sekarang kita panggil madani lah, ya. Madani itu berasal daripada perkataan Madinah, ya, maknanya yang ada tamadun, ya, ada peraturan, ya. Jadi maknanya bila kita bertamadun, kita civil lah, civil society kita panggil. Masyarakat madani orang panggil kan, ya. Itulah dia, ya. Merujuk kepada tamadun. Maknanya kita kena profesional lah. Ya, yang betul kita kata betul, yang salah lah. Ya, kita bercakap berdasarkan pada hujah. Ya, sebab tu dalam Islam, ya, even kalau apa ni keluarga terdekat kita buat salah, kita kena kata dia salah. Kalau kita jadi magistrate, jadi hakim, kita kena jatuhkan hukuman, ya, dengan apa ni melihat kepada fakta. Ya, sebab itu dalam hadis Nabi kata qulil haqqa walau kana murra. Qulil haqqa, berkata benarlah kamu. Walau kana murran, walaupun benda tu pahit. Ya, walaupun yang salah tu mak ayah kita, tapi kalau dia salah kita kena kata dia salah. Cuma cara kita kita menangani dia. Ya, mungkin tidak, ya, bukanlah maknanya di halayak ramai menyebabkan dia malu. Ya, kita macam tadi Malik bin Auf, ya, Nabi offer dia dan dia datang secara senyap-senyap. Nabi terima. Ya, kerana apa? Ya, kerana dia ada egonya, dia pemimpin. Ya, takkan nak tunjukkan dia tunduk. Dia macam Nabi dengan Abu Sufyan sama. Ya, masa pembukaan kota Mekah kan. Siapa yang berlindung dalam masjid dia selamat. Siapa yang masuk rumah kunci pintu masing-masing selamat. Siapa yang masuk, ya, apa ni istana Abu Sufyan dia pun selamat. Nabi sebut, ya, Nabi sebut nama Abu Sufyan tu sebab Abu Sufyan pemimpin tertinggi di Mekah pada ketika itu. Ya, rumah dia bukanlah besar sangat tapi Nabi sebut, ya, man dakhala, ya, dar Abu Sufyan, dar. Patutnya Nabi sebut bait, ya, rumah, Nabi sebut dar. Dar tu menunjukkan rumah besar, rumah agam. Ya, macam istana kita kata, mansion besar. Ya, sebab apa? Ya, sebab Nabi muliakan dia, ya. Dan Abu Sufyan pula bila dia dengar dan dia tengok Nabi muliakan dia, maka, ya, lebih apa kita panggil, lebih hormat daripada Nabi. Ya, dan dia satu keluarga masuk Islam, tuan-tuan. Maknanya, ya, dalam hidup ni kadang-kadang kena main politik juga. Ya, tapi politik kebenaran lah, ya, politik madani kita panggil. Ya, maknanya politik yang bukan emosi. Kalau orang tu salah, kita kena kata dia salah. Walaupun dia kawan baik kita, walaupun dia keluarga kita. Ya, jadi tapi kalau dia betul, kita pun kena terima walaupun kita tak suka dia. Ya, janganlah, ya, apa ni kebencian kamu kepada sesuatu kaum itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Wala yajrimanna, ya, jangan sampai apa kita panggil kebencian kamu kepada satu kaum, ya, menyebabkan kamu tak berlaku adil. Ya, an la ta'dilu, jangan kamu, ya, berlaku tidak adil kepada mereka, tak boleh, tuan-tuan. Benda-benda itulah, ya, kita kata yang apa kita panggil yang dalam hidup kita kadang-kadang kita tak ambil kira. Ya, kita tahu dah ada fakta, ya, kita sembunyikan, kita buat helah sebagai, melainkan kalau ada sebab-sebab tertentu. Tuan-tuan, ya, itu kebijaksanaan mahkamah lah, ya. Sebab tu hakim mahkamah ni kena bijaksana, kena orang yang bijak, pandai, ya. Jadi, ya, antara pelajar-pelajar yang cemerlang lah, ya, dalam bidang legal tu, itulah akan jadi hakim magistrate, ya, yang bukan emosi lah, ya. Sebab manusia ni jadi emosi dia, tapi macam mana kita nak kontrol emosi tu? Apabila kita berhadapan dengan fakta, ya, bila ada hujah daripada Quran hadis, kita kena terima lah. Ya, walaupun yang kita buat selama ni, ya, kita dah 20 tahun buat benda, tapi salah benda tu. Ya, baru kita tahu, ya, kita betulkan, tuan-tuan. Ya, jadi sebab apa? Ya, sebab dalam hidup ni, ya, hidup ni dia adalah, ya, satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Ya, jadi apa kita panggil lifelong education. Ada je benda baru yang kita belajar, yang kita betulkan, ya. Dan itulah sifat orang beriman, tuan-tuan, ya. Okey, ada apa lagi? Silakan. Ada apa? Silakan. Ustaz, dalam perang Hunain, Ha, kabilah Hawazin dengan Thaqif dia bergabung. bergabung, betul. Tapi kenapa hanya Hawazin je yang jumpa Rasulullah? Sebab dia, ini kita panggil dalam kaedah Principle of Islamic Jurisprudence, kita panggil one represent, ya, the whole.
Ya, contoh macam solat lah. Solat ya, bila dalam hadis Sahih Muslim, bila seorang lelaki Ghatafan Badui ya, dia datang lambat sebab dia rumah dia jauh. Dia datang lambat sembahyang di Masjid Nabawi, Nabi sedang khutbah ya, Nabi jadi khatib. Jadi bila dia masuk, sebab khutbah Nabi tu interesting, dia pun terus duduk. Nabi tanya dia, hal rakaat atau rakaatain? Ya, kau dah rukuk ke 2 rakaat? Nabi sebut rukuk, Nabi tak kata solat. Ya, Nabi kata, ya, qum ya, farka' rakaatain. Bangunlah kamu, rukuklah 2 rakaat. Ya, Nabi sebut rukuk. Pasal apa? Sebab rukuk tu salah satu daripada rukun solat. Rukun solat 13. Ya, yang biasa kita dengar kan, rukun solat 13 dalam fiqh lah. Ya, Nabi sebut rukuk tapi represent the whole thing. Ya, macam kita kata muka kan, ya. Nabi sebut Allah sebut dalam Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, ayat 144 surah Al-Baqarah. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjid Haram. Bukan wajah saja, tapi wajah tu represent the whole body. Itu memang kaedah dalam Islam macam tu. Maknanya kalau Hawazin, sebab Hawazin ni ketua, dia majoritinya Hawazin. Ya, jadi bukanlah Hawazin saja. Maksudnya mana-mana kabilah yang berada di bawah Hawazin, ya, mereka juga diberikan peluang yang sama dengan syarat mereka menyerah diri dan masuk Islam. Ya, kadang-kadang macam tu kaedah dia. Ya, macam kita lah ya. Kita selalu sebut pasal apa? Sebut rukuk. Pasal apa dalam Quran Nabi kata, ya, Allah sebut warka'u ma'ar rakin. Rukuklah kamu berserta dengan orang rukuk. Maknanya masa i'tidal, masa sujud tak ke? Tak. Ya, rukuk tu represent the whole solat. Ya, wajah represent the whole body. Ya, macam kita kata pengharaman. Ini kita panggil principle of Islamic jurisprudence dia panggil. Principle of Islamic jurisprudence ataupun dipanggil usul fiqh. Usul fiqh ni dia technical sikit Kak Zainab ya, dan semua jemaah lah. Ya, dia satu subjek by itself. Ya, kalau student UIA biasa ya, even ekonomi yang ambil bidang ekonomi ke muamalat ya, dia belajar 2 semester usul fiqh ni ya. Dia belajar macam mana kita nak ambil hukum. Ya, yang benda ni teknikal ya. Kalau tak belajar yang tu memang bila kita baca Quran nanti ya kita salah faham. Ya, kita ingatkan benda tu wajib, sebenarnya tak wajib, sunat aja. Kita ingatkan wajib, rupanya harus saja. Ya, jadi dia punya cara ya, prinsip-prinsip yang kita kena belajar supaya kita boleh memahami Quran tu dengan baik. Hadis-hadis pun macam tu juga. Macam tadilah. Hadapkanlah wajahmu, takkanlah wajah saja. Ya, macam juga kita kata pengharam, Ustaz dah bagi contoh 3 dah. Rukuklah kamu berserta dengan orang yang rukuk, ya, bangun rukuk 2 rakaat, makna solat, ya, kemudian hadapkan wajahmu, bukan wajah saja, the whole body, ya, sebab dada berpaling mana boleh, wajah hadap kiblat tapi dada berpaling, tak sah solat kita, ya. Jadi macam apa kita panggil, ya, macam satu lagi kalau Ustaz boleh bagi contoh ialah tentang pengharaman khinzir contoh, ya, Quran hanya sebut diharamkan, ya, huriman alaikum kita panggil lahmul khinzir contoh. Diharamkan bagi kamu makan daging khinzir. Disebut daging, maknanya kita panggil kulit bolehlah, lemak bolehlah, tak, semua tak boleh. Ya, pasal apa disebut daging? Sebab daging tu represent the whole body tu. Kerana ya, harga seekor binatang dikira berdasar kepada berat daging dia. Lagi berat daging dia, lagi banyak dia punya mahal harga dia. Ya, macam kita beli kambing kan, macam itulah ya. Tapi bukan kita beli tu daging dia saja, ya, kita beli dia package dengan tulang, dengan lemak, dengan organ dalam dan sebagainya. Tapi pasal apa disebut daging saja, ya, kerana itulah kaedah, ya, cara Nabi, cara Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebut sesuatu dalam bahasa Arab. Dia macam tu, tuan-tuan, tak ada pilihan. Memang kena tahu sikit-sikit. Ya, jadi sebab itu kita tak boleh terjemahkan hadapkanlah wajahmu saja, bukan. Ya, diharamkan daging, maknanya kulit, ya, dia punya bulu, dia punya tak, bukan macam tu. Macam itulah ya. Jadi bila sebut Hawazin, bukan Hawazin saja. Maknanya puak-puak lain yang berada di bawah ketua mereka, sebab Hawazin majoriti dan ketuanya Malik bin Auf daripada Hawazin. Itu maksud dia. Okey, ada lain silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ustaz. Ya. Anfal tu is combination of ghanimah dengan fai'un. Betul. Ghanimah kalau perang, kalau fai'un kalau tak perang. So dalam situation mana yang boleh dapat harta anfal? Because
Ya, anfal tu secara umum dua-dua. Dia dua-dua lah. Either or. Either or. Dua-dua tu boleh panggil anfal, ya. Sebab tu Oh, okey. Quran tak sebut surah Ghanimah, surah Fai'un, tak, ya. Quran sebut suratul Anfal. Kerana anfal tu can be divided into two lah. I see. Ya, Okay, ya. understood. Okay. Ya. Tadi nampak macam siapa, Kak Shima ke ada soalan? Ya Sister Ustaz, Shima, ya. pasal apa ni, musuh yang kalah, Ya. kalau diberi syarat kalau dia masuk Islam Hmm. akan dipulangkan balik hartanya dan Betul. sebagainya kan. Hmm. Is that applicable sampai hari ini in any warfare? Sepatutnya lah, ya, tapi sebab kita tak apply Islamic law, itulah isu dia, ya. Kalau kita pakai civil, itu bergantung kepada apa kita panggil, ya, peruntukan yang ada dalam civil itulah, ya. Tapi kalau kita perang pakai kaedah Islam, ya, ikut peraturan dia, sebenarnya perkara ni applicable sebab tak ada pula ayat yang menasahkan. Mana ayat-ayat Ayat Al-Baqarah 256 tu, la ikraha fid din tu, dia seolah-olah macam memaksa pula tak? itu dari segi ibadah dia. Maknanya kalau sebelum masuk Islam, ya, sebelum masuk Islam dia tak wajib puasa Ramadan contoh kan. Tapi bila dia masuk Islam tak ada pilihan lah. Jadi la ikraha fid din tu maknanya tidak ada paksaan kepada orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tapi apa kita panggil, as soon as dia masuk Islam, dia embrace Islam, so dia tertakluklah kepada undang-undang Islam. Ya, maknanya dia kena solat lah. Ya, dia kena puasa lah. Ya, mana kalau dia tak buat, dia kena, tapi macam tadilah kan, dah tentulah ada proses. Ya, bukanlah maknanya dia baru masuk Islam semalam, hari ni kalau dia tak puasa kita tu ambil tindakan, tidaklah. Dah tentulah ada dia punya apa kita panggil, ada grace period kan. Ya, ada cooling period dia. Sebab dia memerlukan belajar. Ya, sebab tu sesuatu undang-undang bila nak dilaksanakan mesti melalui proses pembelajaran. Ya, maknanya ada proses. Kita kena bagi apa kita panggil, ya, waktu ataupun masa untuk masyarakat memahami, ya, tentang sesuatu. Contohnya kita kata masa di Malaysia. Ustaz ingat masa Ustaz kecil-kecil tu lah. Ya, mungkin tingkatan 1 contoh, ya. Masa tu mungkin tingkatan 2 ke, ya. Di kampung ni baru mula-mula nak buat sujud sajadah pada hari Jumaat. Ya, baru nak mulalah, ya. Nak mula, ya. Maknanya sembahyang subuh, rakaat pertama baca surah sajadah, ada sujud sajadah. Ya, jadi masa peringkat awal ada seorang imam ni lah, mungkin dia baru habis belajar. Ya, dia nak apply lah, ya. Masyarakat tak tahu lagi. Kelang kabut bagi tu, ya. Jadi bila dia sampai ayat 15 surah sajadah, dia pun dia sujud, ada orang rukuk, ada orang macam-macam sebab orang tak tahu lagi. Ya, dalam kuliah-kuliah belum diceritakan lagi. Walaupun benda tu dah ada sejak zaman Nabi kan. Ya, bukan ayat baru turun, tidak. Tapi masyarakat tak tahu lagi, tak bersedia. Ya, dia tak boleh take for granted kata orang tua-tua takkan tak belajar daripada dulu, tak boleh. Dia tak boleh kata macam tu. Maknanya kena ada macam tadilah, ya, paling kurang kita dedahkan pada masyarakat. Paling kurang sebelum solat kita bagi tahu kan. Ya, sebab tu imam-imam kita tengok. Ya, biasa dibagi tahu, ya, macam tarawih kan. Dia kata insya-Allah tuan-tuan rakaat kedua ada ayat sajadah, ya, kita akan sujud sajadah. Mana dia remind orang. Dia dah bagi tahu dah, ya, supaya orang bersedia. Jadi bila sudah bersedia, dia buat, barulah orang ada sedikit sebanyak pendedahan. Kalau tidak, kelang kabut orang. Ya, pagi tu ramai yang solat balik. Ya, solat balik ada yang kata apa ni sampai subuh 3 rakaat, dia kata sebenarnya bukan 3 rakaat, tapi sebab kita tak biasa. Ya, itu benda basic aja kita kata, ya. Tapi macam tadilah masyarakat belum bersedia lagi. So walaupun kadang-kadang, ya, kita afdal buat, tapi sebab masyarakat belum boleh menerima dengan baik, ya, maka tak buatlah. Ya, Ustaz bagi contoh Dr. Basit Abdul Basit, ya, Datuk Dr. Abdul Basit, ya, tahun 2010, ya, masa dia bawa grup Ashar Travel, ya, peringkat awal kita kata, ya, sebab Ustaz pun duduk, Ustaz bawa grup kita panggil An-Nida pada masa tu, ya. Kita ada lebih kurang 40 orang, ya, daripada An-Nida, ya. Kita guna kita panggil kota Ashar Travel, sebab Ashar Travel dapat 250 tak salahnya, ya. Jadi kita ambil 40 An-Nida, ya, bernaung di bawah Ashar Travel.
Jadi alhamdulillah kita An-Nida ya, pada hari tarwiyah kita pergi. Ya, ustaz bawa grup ya, kita pergi hari tarwiyah. Hari ke-8 kita pergi ke Mina, tidur satu malam. Ya, kemudian ya, hari ke-9 sebelum Zuhur baru kita bertolak ke Arafah. Ya. Tapi minta maaf kalau ustaz boleh sebut ya, grup Asyhad Travel tak buat ya pada peringkat tu ya. Jadi bila kita tanya pada Dr. Basit ya, Dr. Basit kata sebab jamaah belum bersedia 2010. Tapi alhamdulillah selepas tu ya dah mula dah. Ya, beberapa tahun selepas tu baru Asyhad Travel bawa jamaah pergi hari tarwiyah. Ya, sebelum tu mereka terus pergi ke Arafah seperti mana tabung haji dan pakej-pakej yang lain. Makna sebab apa? Ya, sebab belum bersedia. Ya, sebab sudah tentu Dr. Basit kenal lah jamaah dia. Ya, dia tahu ya bila dia survey buat survey ya, dia dapati mereka belum bersedia lagi. Terkejut nanti ya. Tapi untuk grup An-Nida ya, hari tarwiyah tu biasa kita dalam usrah ya, dalam kita panggil kursus-kursus umrah dan kursus haji, kita dah cerita panjang. Ya, pasal ustaz yang buat kursus tu, ustaz yang buat ya, kita dah expose jamaah ya bahawasanya kita akan pergi hari tarwiyah. Mana kita dah sediakan jamaah tu daripada awal lagi. Jadi bila mereka pergi, kita tak ada hal. Ya, kita kata insya-Allah esok kita akan bertolak ke Mina. Tak ada orang kata Mina pasal apa tak pergi Arafah? Tak terkejut. Orang dah bersedia dah. Ya, macam tu. Itu contoh yang ustaz boleh bagilah pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ustaz terlibat sama dalam bawa jamaah tersebut ya, dan kita bersama-sama dengan Asyhad Travel, so kita boleh sebutlah. Ya, pasal itu personal experience. Ya, kalau orang lain ustaz tak berani nak sebut sebab kita tak tahu duduk perkara sebenarnya. Macam itulah cerita dia. Jadi dia applicable Sister Shima ya. Cuma macam tadilah ya, sebab kita tak bermain. Kita punya rule of game bukan Islamic rule of game. Bila kita tak pakai Islamic rule of game, macam mana? Ya, kita tak boleh. Ya, sebab according to civil law mungkin tak macam tu. Ya, dia masuk Islam maka kita pulangkan balik, tak. Even tadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok ya, dia punya waiting period tu ya, selama lebih kurang 2 minggu tu Nabi dah bagi peluang. Within that 12 kita panggil 2 weeks, kalau Hawazin dengan orang Taif ni datang, mereka masuk Islam, harta dan anak isteri mereka yang ditawan akan dikembalikan. Tak ada apa-apa kita panggil ya, tak ada apa-apa syarat. Ya. Tapi oleh kerana Nabi tunggu berbelah hari dah mereka tak datang, Nabi menyangka apa? Nabi menyangka mereka tidak akan datang. Mereka memang tak aman masuk Islam, ya. Tapi lepas pada tu, setelah Nabi bahagi-bahagikan, masalah dia harta ghanimah tu dah dibahagi-bahagikan. Ya, baru mereka datang, baru mereka masuk Islam dan bersyair lah apa semua, ya Rasulullah, ya ni semua saudara kamu mak susuan lah apa keluarga, ya baru nak cerita. Sedangkan dah lebih pada tarikh dia, ghanimah dah dibagi-bagi, ya. Nabi tak ada masalah, Nabi kata tak apa, ya. Aku bagi pilihan. Kamu nak harta ke kamu nak keluarga? Dia kata keluarga tak boleh, tak ada tolok banding. Kami nak keluarga anak isteri kami. Harta tak apa. Kami tak nak kambing, kami tak nak unta, ya. Nabi kata macam inilah. Kalau yang aku dapat, ya, yang Nabi punya tu 1/5 Nabi punya, Nabi boleh bagi. Ya, mana yang Nabi belum bagi pada golongan apa? Kan golongan yang baru masuk Islam kan Nabi bagi lebih kan, 1/5 tu. Ya, daripada 1/5 Nabi punya tu 20% tu Nabi bagi lebih. Tapi baki masih ada, ya. Jadi Nabi kata yang Nabi punya Nabi boleh bagi. Yang keluarga Abdul Muttalib boleh bagi. Tapi yang orang lain, itu up to them. Kalau mereka nak bagi, silakan. Kalau tak nak, tak boleh paksa. Cuma Nabi bercadang untuk bagi juga. Bagi macam tadi, Aqra' bin Habis yang tak nak kan. Yang mereka macam reluctant, tak nak bagi. Ya, very, kita panggil unwilling lah nak bagi. So apa Nabi buat? Nabi kata tak apa, bagi juga. Nabi akan ganti balik dengan harta fai'un. Jadi maksudnya ada dia punya, ada flexibility lagi. Walhal dah apa kita panggil, dah expiry date dah, ya. Tapi macam tadilah, menunjukkan rahmahnya, ya, rahmahnya Islam ni. Walaupun dah habis waktu tapi bagi lagi peluang. Ya, macam gitalah, ya. Patutnya ada tarikh tutup untuk mohon kan anak masuk boarding school ke apa. Ya, tapi sebab ya kadang-kadang macam tadilah, ya, ada orang datang tu macam tadilah tuan-tuan, ya, kadang-kadang ada masalah komunikasi, lambat dapat maklumat sebagainya. So kita ada consideration lah. Ya, consideration tu lah yang banyak Nabi tunjuk dalam sirah kalau tuan-tuan tengok. Ya, yang benar-benar macam tu yang kita kena belajar tuan-tuan. Ya, sebab kalau kita go by the book aja memang banyak benda yang tak selesai. Kadang-kadang kita kena macam itulah, macam mana nak sebut tu, apa istilahnya? Apa istilah yang bagus tuan-tuan? In English apa kita nak sebut tu? Kak Shima, apa kita nak sebut? Istilah macam Nabi ni.
Ya, nak kata fleksibel, memang Nabi fleksibel. Ya, ada banyak consideration. Discretion. Ya, Discretion. discretion. Ya, ada banyak discretion. Apa ni, Tan Sri, terima kasih. Ya. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Ya. Ada apa? Kalau tak ada, kita tengok Umrah Ji'ranah. Tak ada ya. Kalau tak ada, Umrah Ji'ranah muka surat sebelah 308 ya. Umrah Ji'ranah adalah umrah yang keberapa ni ya? Ini umrah yang ketiga lah. Umrah ketiga Nabi. Umrah pertama pada tahun yang ke-6 ya, setelah Nabi mimpi kan. Kalau tuan-tuan boleh buat dia punya sekuen ya, nombor 1. Ni Kak Mariatun suka buat sekuen ni ya. Tadi pun dia tanya sekuen tadi. Jadi yang pertama apa? Yang pertama ialah umrah yang tak jadi tu. Umrah tahun yang ke-6, Nabi mimpi melihat Nabi pakai ihram bersama dengan apa ni para sahabat tawaf. Ya, mimpi itu datang beberapa kali dan Nabi tahu ini adalah green light daripada Allah supaya Nabi dan para sahabat pergi umrah for the first time tahun yang ke-6 Hijrah. Tapi mereka ditahan, ya, mereka dihalang masuk. Nak masuk pada Tan'im tak boleh, Nabi ditua masuk ikut Hudaibiyah pun tak boleh juga. Berlakulah perjanjian damai, Suluh Al-Hudaibiyah. Tahun yang ke-7 baru Nabi boleh datang, setahun lepas tu. Jadi walaupun tahun yang ke-6 tu tak jadi umrah, tetap dikira umrah pertama juga. Ya, pahala tetap dapat. Cuma mereka kena qada pada tahun yang ke-7. Mereka datang dipanggil umrah qada, kita dah baca, ya, tahun yang ke-7 dulu. Ya, jadi umrah yang Ji'ranah ni umrah yang ketiga. Ya. Umrah yang Nabi buat semua berapa? Ada 4. Ini yang ketiga ya. Okey, sekali lagi umrah tahun yang ke-6 ya, terhalang. Yang kedua umrah qada tahun yang ke-7. Yang ketiga umrah Ji'ranah tahun yang ke-8. Ya, yang keempat nanti umrah yang dibuat sekali dengan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah. Jadi ada 4 semua ya. Selepas itu Rasulullah SAW melakukan umrah. Baginda berihram di Ji'ranah ya. Ji'ranah tanah halal ya, masuk tanah haram dan masuk Mekah pada waktu malam. Baginda tawaf melakukan istilam ya. Istilam ni apa ya? Istilam ni maknanya kalau boleh Hajar Aswad kita cium kan. Masalahnya Hajar Aswad tu ada wangian kat situ. Kalau kita cium, kita maknanya wangian tu lekat kat kita. Seolah-olah kita pakai minyak wangi lah. Ya, nanti kita kena dam. Jadi kita tak cium dan kita tak sentuh dengan tangan. Ya, jadi istilam ni ya, contoh macam kita isyarat saja, isyarat ya. Isyarat ataupun istilam ni kita guna macam Nabi guna tongkat. Ya, Nabi guna tongkat, Nabi sentuh. Ya, mungkin masa tu tak disapu dengan apa ni minyak wangi, ustaz tak tahulah zaman tu. Ya, mungkin ada, mungkin tidak, tapi Nabi tak gunakan, Nabi tak cium, ya, Nabi tak kucup, ya, Nabi tak sentuh dengan tangan, ya, fizikal, tapi Nabi gunakan tongkat. Istilam dipanggil. Kemudian pulang ke Ji'ranah pada malam itu juga, sekejap aja, ya. Selama 13 malam Rasulullah tinggal di Ji'ranah. Selepas itu arahan supaya memulakan perjalanan pulang, ya. Dengan itu tentera muslimin berjalan dalam keadaan aman dan tenang sehingga sampai di Madinah pada 3 Zulkaidah. Ya, pada 3 Zulkaidah, ya. Sebab Nabi datang ke Mekah tu, buka Mekah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan maknanya itu Nabi puasa Ramadan. Kalau orang tanya pernah tak Nabi puasa Ramadan di Mekah? Ada. Ya, pada tahun tersebutlah. Tapi 8 kali lagi. Nabi puasa 9 kali. Ya, 8 kali Nabi puasa semua di Madinah saja. Ya, ada sekali Nabi buat di Mekah ketika pembukaan kota Mekah. Ya, Nabi duduk ya di sana lebih kurang 21 hari kalau tak salahnya ya, 21 hari. Ya, sepanjang Ramadan itulah ya. Kemudian baru Nabi keluar ke Ji'ranah ya, berlaku peperangan Hawazin, peperangan Hunain dengan kabilah Hawazin, berlaku di kita panggil ya, di Taif ya, dengan Bani Saqif. Nabi balik ke Ji'ranah ya, Nabi masuk untuk buat umrah ya, pada bulan Syawal dan Nabi pulang ya bersama para sahabat. Kalau perjalanan 8 hari ya, maknanya Nabi bertolak pada 25 ataupun 24 Syawal. Nabi sampai pada 3 Zulkaidah. Itu kita congak ya, congak mudah ajalah tuan-tuan. Ya, sebab perjalanan minimum 8 hari Mekah Madinah, Madinah Mekah ya, biasanya 8 hari ya, one way. Kalau return jadi 16 hari. Itu kalau cuaca baik. Ya, kalau tidak berlaku ribut pasir, kalau cuaca tidak terlalu ekstrim, ya, perjalanan boleh dibuat dengan baik ya. Tapi kalau tak, mungkin jadi 10 hari, 11 atau lebih.
Okey ya, melalui peperangan Hunain Allah telah menghancurkan kekuatan syirik ya, dan meruntuhkan kekuasaannya ya. Sebab apa ni Bani Hawazin ni ya, kita kata kabilah Hawazin ni mereka juga adalah penyembah berhala. Ya, dia kehilangan pemimpin dan dermawan dia. Pemimpin dia ditangkap, ada yang terbunuh ya. Ini kerana semua Bani Hawazin yang mampu berperang dikerah supaya menyertai peperangan, tak ada pilihan. Macam juga perang Badar ya. Ketika Abu Jahal ya bertolak ke medan apa ni Badar ya, dia kerah ya, ada kerahan tenaga. Sebab itu Saidina Abbas pun ikut sama. Saidina Abbas ikut sama ya, abang pada Saidina Ali Uqail bin Abi Talib pun ikut sama. Yang tak pergi ialah Abu Lahab. Abu Lahab memang penakut ya, dia tak pergi, tapi dia hantar representatif dia. Ya, dia ada dia punya apa kita panggil, ada orang suruhan dia yang menggantikan dia. Ya, jadi maksudnya nak bagi tahu bahawasanya semua orang dikerah pergi, sama macam yang berlaku dalam peperangan Hunain. Ya. Kemudian apa ni, unta dan kambing semuanya dibawa bersama. Dengan itu Allah mengkehendaki supaya Islam menjadi mulia dengan mengalahkan musuhnya yang ramai dan mengambil harta benda mereka. Ini menyebabkan kekuatan musyrikin hancur. Mereka tidak mempunyai sesiapa pun untuk menentang Islam. Ya, jadi sebab tu bila mereka kalah, mereka lari ke Taif, ya, mereka lari bertemu dengan Bani Saqif. Dengan itu kita boleh mengatakan bahawa kekalahan Bani Hawazin berarti berakhirlah peperangan menentang orang-orang Arab. Ya, jadi orang Arab dah masuk Islam dah kebanyakannya. Baki musuh di kalangan orang Arab yang masih ada hanyalah kumpulan-kumpulan kecil, ya, yang dikuasai oleh akal pemikiran yang tidak sempurna untuk menghunus pedang menentang muslimin. Maknanya kabilah-kabilah Badui, ya, yang tidak ada kekuatan fizikal dah, ya, ada tapi kumpulan kecil, ya. Kemudian mereka menyarungnya semula selepas mendapati bahawa kekuatan kebenaran tidak mampu dicabar lagi. Jadi akhirnya kabilah Badui pun masuk Islam juga. Ya, termasuklah kita kata Bani Ghatafan, ya. Ghatafan ni duduk yang di dekat dengan Madinah, ya, dan merekalah yang banyak mengacau orang Islam ni. Mereka bersepakat dengan orang-orang Yahudi, ya, dengan orang musyrikin Mekah, ya, dalam peperangan Ahzab contoh dia, dan beberapa peperangan lain, ya. Mereka bekerjasama. Mereka sebahagian daripada tentera bersekutu lah, ya, Allied Forces. Dan mereka masuk Islam. Ya, bila mereka masuk Islam, habislah tuan-tuan, tak ada lah. Hawazin masuk Islam, habislah. Ya, itu dia punya dia punya konsekuen lah, ya, daripada peristiwa kekalahan mereka, ya, dalam perang Hunain dan juga perang Taif. Okey, ada lain? Silakan, ada apa? Haji Syari ada apa? Kak Mariatun? Ya, kalau ada soalan, silakan. Ada apa-apa? Ya. Puan apa ni? Ya, ada apa? Kalau ada soalan lah. Ada, Ustaz. Ada, ya. Dekat chat tu ada apa tu? Kat chat ada apa? Tolong tengok. Sambungan muka surat je. Okey, tak apa. Okey, ya, Syariah Qais bin Sa'ad. Apabila muslimin sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Qais bin Sa'ad bersama 400 orang muslimin. Ya, dipanggil Syariah, ya. Syariah maknanya military campaign juga, ya, tapi diketuai oleh sahabat Nabi, bukan Nabi yang mengetuainya. Kalau Nabi mengetuai dipanggil ghazwah, ya, tapi kalau Nabi tak bagi dia panggil Syariah. Tapi ramai juga 400 orang muslimin untuk mengajak kabilah, ya, kabilah Suda yang tinggal di Yaman supaya memeluk Islam. Salah seorang lelaki di kalangan mereka datang berjumpa Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku datang sebagai utusan kaumku," dia kata. "Oleh itu panggillah tenteramu supaya pulang. Aku dan kaumku tunduk kepadamu." Dengan itu baginda mengarahkan supaya tentera yang dihantar pulang, ya, dihantar pulang ke Madinah, ya. Jadi maknanya ada representatif dia datang, ya, mengaku sebagai ketua, wakil bagi kabilah dia, dan dia minta supaya tarik balik tentera. Ya, dan Nabi ikut, ya, apa cadangan dia. Kemudian rombongan Sudak tadi, lelaki tersebut pulang menemui kaumnya. Beliau datang kembali dengan membawa bersama 15 orang lelaki. Ya, ketika di Madinah mereka menjadi tetamu kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah ketua kabilah, ya, kabilah Ansar. Beliau daripada Khazraj, ya, Sa'ad bin Ubadah Khazraj. Ya, Sa'ad bin Ubadah. Ya, jadi kita ada banyak Sa'ad kan? Ya, ada daripada Mekah kita ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, di Madinah kita ada Sa'ad bin Ubadah, kita ada Sa'ad bin Mu'az juga, ya. Sa'ad bin Mu'az dia terkorban dalam perang Ahzab.
Ya, sebab dia punya apa kita panggil ya, masa mempertahankan Islam tu, ya, dia punya apa urat lengan dia putus ya, dan akhirnya bawa kepada meninggal dunia lah. Jadi dia ketua Aus ya, Sa'ad bin Ubadah ketua Khazraj. Jadi bila Sa'ad bin Mu'az tu meninggal, maka seolah-olah ya kita kata kepimpinan Ansar tu sudah tertumpu pada Sa'ad bin Ubadah. Ya, dalam kelas apa ni NIA ya, Nur Islam Academy ya, cerita sirah apa ni Khulafa' Rashidin, kita dah bagi tahu Sa'ad bin Ubadah antara yang tidak bai'ah kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, sebab dia juga nak jadi pengganti ya. Sebab tu dia cadangkan, dia kata macam nilah. Bila Nabi wafat ya, dia kata kamilah layak menjadi khalifah. Ya, kata Abu Bakar ya, al-khilafatu min Quraisy ya. Nabi sebut khilafah itu daripada Quraisy. Maka kami yang lebih layak untuk jadi pemimpin ya. Abu Bakar nak lantik Umar. Ya, tapi Umar lantik lebih dahulu Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar dibai'ah. Jadi apa ni Sa'ad cadang supaya dilantik 2 orang pemimpin, satu daripada kalangan Muhajirin, satu Ansar. Jadi mana boleh tuan-tuan ada dua apa kita panggil ya, 2 kapten. Ada 2 nakhoda satu kapal, tak boleh. Ya. Jadi Sa'ad dia menangguhkan apa ni bai'ah dia. Dia tak bai'ah Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Bila naik Umar ya, Sa'ad bin Ubadah tak ni juga ya, dia tidak bai'ah juga. Ya, ini isu persoalan politik lah tuan-tuan. Ya, persoalan politik. Itulah isu dia ni ya, daripada dulu dah ada ni. Tak boleh nak walak pada seorang pemimpin kita kata ya. Wahal ya kita kata orang tu jauh lebih dulu masuk Islam. Ya, dia lebih berketerampilan ya, Nabi sebut kan. Yang jadi imam cuba tengok ketika Nabi sakit. Ya, mana ada orang Ansar yang jadi imam, orang Muhajirin tuan-tuan, mereka lebih dulu masuk Islam. Ya, kedudukan mereka lebih tinggi. Memang Muhajirin ya, dia lebih tinggi kedudukan daripada orang Ansar secara umum. Ya, secara umum. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku ya? Yang berlaku ialah Abu Bakar lah, kemudian Umar ya. Jadi Umar dia buat kata dua. Jadi pergi jumpa dengan Sa'ad bin Ubadah, dia tahu Sa'ad bin Ubadah tak bai'ah, maka dia minta supaya Sa'ad bin Ubadah tak duduk di Madinah lah. Ya, pasal kalau dia duduk di Madinah ya, nanti dia ada pengaruh di Madinah tu. Dia akan pengaruhi orang lain pula. Ya, jadi beliau telah memilih untuk duduk di Syria ya, di negeri Syam. Ya, dan akhirnya dia meninggal di sana pada tahun yang ke-15 Hijrah. Mana 2 tahun selepas Umar dilantik menjadi khalifah. Ya, Abu Bakar Nabi wafat tahun 11, Abu Bakar naik 2 tahun 4 bulan atau 2 tahun 5 bulan, maknanya by tahun yang ke-13 Hijrah Abu Bakar dah wafat. Ya, naik Umar ya. 2 tahun selepas Umar naik, maka Sa'ad bin Ubadah wafat. Ya, meninggal dia ya. Dalam keadaan yang misteri lah. Dalam keadaan misteri ya. Tu kalau kita tengok dalam ensiklopedia cerita tentang para sahabat, kita akan jumpa lah. Ya, dia ada riwayat yang sahih lah ya. Cerita dia buang air, kemudian dia jatuh sakit ya, dan bawa sampai meninggal lah. Ya, jadi tak tahu apa dia punya punca ya tuan-tuan. Dulu mana ada postmortem kan. Jadi macam itulah cerita Sa'ad bin Ubadah. Tapi dia orang hebat lah. Ya, dia pemimpin Ansar, banyak jasanya dalam peperangan Nabi, orang yang sangat dermawan ya, tapi bab politik ni memang macam itulah tuan-tuan. Ya, jangan pelik lah ya. Jadi kita kata apa ni orang beriman ya, orang yang faham agama tiba-tiba boleh bertelagah, boleh, itu biasa tuan-tuan ya. Zaman Nabi pun ada ya, zaman para sahabat pun macam tu juga. Kemudian mereka berbai'ah sebagai seorang muslim dan berkata, kami dan kaum kami tunduk kepadamu. Apabila mereka pulang, mereka menyebarkan Islam. Ketika berlakunya haji wada ya, ataupun hajjatul wada ya, hajjatul wada ya, kita panggil haji sajalah ya, tapi kalau dia singular kita panggil hajjat ya, hajjatul wada, hajjat al-wada ya, sebab dia singular. Seramai 100 orang di kalangan mereka datang menjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi maknanya mereka ni betul-betul masuk Islam, bukan helah lah. Masuk Islam dan mereka datang mengerjakan haji bersama Nabi pada tahun yang ke-10 Hijrah. Okey ya, selesai rombongan tadi daripada Yaman. Ada apa-apa? Silakan. Tuan-tuan ya, direct je benda ni, tak ada apa yang susah lah kalau Ustaz tengok ya. Syariah Bishr bin Sufyan. Ya, Rasulullah menghantar Bishr ya. Bishr bin Sufyan Al-Adawi. Ya, jadi kalau Al-Adawi ini keluarga Saidina Umar lah. Ya, keluarga Saidina Umar. Melainkan dia Badui. Mungkin Badui pun ada nama yang sama lebih kurang. Ya, mungkin ada Bani Adawi tapi Badui ya. Tapi kalau tak ada, dia balik kepada keluarga Saidina Umar. Ya, sebab Saidina Umar dia Umar bin Al-Khattab
ya, Al-Faruq Al-Adawi. Al-Adawi itu keluarga dia. Dia Quraisy tapi Adawi. Ya, kalau Nabi Bani Hashim kan, Hashimi. Kepada Bani Ka'ab daripada kabilah Khuza'ah untuk mengutip zakat. Ya, jadi Nabi hantar Bishir ni kepada Bani Ka'ab, ya, daripada kabilah Khuza'ah. Jadi mana kabilah Khuza'ah ni besarlah. Jadi ada kecil-kecil dia punya suku-suku dia, ya, untuk kutip zakat. Mereka dihalang oleh Bani Tamim, ya, yang tinggal berjiran dengan mereka. Bani Tamim, ya, Bani Tamim. Kalau yang Abu Bakar Bani Taim, ya, ini Bani Tamim. Bani Tamim Badui, ya. Di mana Bani Tamim sekarang, ya, Bani Tamim Qatar lah, orang Qatar tu. Raja dia, rakyat dia tu kebanyakannya ialah Bani Tamim. Jadi orang kaya lah tuan-tuan, ya. Jadi mereka baru saja selesai jadi host Piala Dunia, ya. Jadi maknanya mereka berjaya menunjukkan contoh teladan Islam yang baik lah. Ya, jadi host yang bagus dan ramai orang masuk Islam, ribuan masuk Islam. Ya, termasuklah pemain bola pun ada masuk Islam, ya, peminat lagi ramailah. Jadi mereka dihalang, ya, daripada melaksanakan kewajiban zakat. Bila Rasulullah mengetahui apa yang berlaku, baginda menghantar Uyainah bin Hisin. Uyainah bin Hisin ketua Badui juga, ya. Pasal apa Nabi hantar dia? Sebab dialah yang tahu hal ehwal Badui ni, ya. Dia tahu kawasan-kawasan tersebut. Bersama dengan 50 tentera berkuda. Semuanya adalah orang-orang Arab Badui. Mereka mara melancarkan serangan seramai 11 orang lelaki, 20 orang perempuan dan 30 kanak-kanak menjadi tawan. Dibawa ke Madinah, Rasulullah mengarahkan mereka ditempatkan di rumah Ramlah binti Al-Haris, ya. Ramlah binti Al-Haris. Jadi Ramlah binti Al-Haris bukan Ramlah binti Abi Sufyan, ya, itu isteri Nabi. Ya, ni Ramlah binti Al-Haris tak tahu siapa dia. Adakah dia adik-beradik dengan Juwairiyah binti Al-Haris, ya, tak tahu. Tak ada detail tuan-tuan, ya. Itu nak kena carilah. Rombongan Bani Tamim pula. Selepas itu Bani Tamim datang ke Madinah. Turut serta dalam rombongan tersebut ialah, ya, Utarat bin Hajib, ya, Az-Zibriqan bin Badar dan Amru bin Al-Ahtam. Mereka duduk menunggu Rasulullah. Apabila Rasulullah lambat keluar, mereka memanggil baginda yang berada di dalam bilik, ya, rumah isterinya dengan suara yang kasar. Dia orang Badui, ya, protokol tak ada. Ya, wahai Muhammad, keluarlah menemui kami. Sebab mereka ni pemimpin kaum. Ya, jadi mereka nak dihormatilah. Ya, kami akan mengagungkan engkau, ya. Tapi dia angkat suara. Sesungguhnya, ya, pujian kami adalah perhiasan dan celaan kami amat menyakitkan telinga. Jadi mereka ni pandai bersyair, ya. Kalau mereka bersyair, ya, maka hebatlah, ya, perkataan mereka tu. Tapi kalau mereka mencela, menyakitkan telinga. Nabi keluar menemui mereka dalam keadaan merasa disakiti dengan teriakan mereka tu, ya. Allah menurunkan firman-Nya mengenai mereka ni, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Ya, apakah hujurat? Hujurat adalah bilik-bilik yang ditempatkan isteri Nabi. Ya, kita panggil hujurat macam bilik jelah. Ya, kita tak panggil rumah kan. Kalau rumah besar, ya, baitun tu besar kan. Ya, hujurat ni lebih kecil. Ya, jadi rumah Aisyah sebagai contoh. Sebelahnya adalah rumah Saudah. Ya, depan rumah Aisyah tu ada rumah Hafsah binti Umar. Ya, di belakang ada rumah Ali dengan Fatimah. Ya, sebelah tu ada Ummu Salamah dan isteri-isteri yang lain lah. Jadi kalau kita ya, tuan-tuan boleh tengok ada video, ya, yang dibuat oleh seorang Pakistani tak salahnya, ya. Dia buat 3D punya bentuk tuan-tuan, ya. Sebab kita tahulah, ya, di Madinah, ya, sudah ada muzium sirah Rasulullah, ya. Di Jakarta juga, ya, sudah ada, ya. Di Malaysia insya-Allah akan dibuat, ya. Dan ada banyak, ya, di YouTube kalau kita tengok, ya, mungkin Ustaz pun boleh share dengan tuan-tuan, ada banyaklah, ya. Dia tunjuk bentuk rumah-rumah, ya, dan keadaan pada zaman Nabi itu, ya. Dia buat, ya, itu berdasar kepada hadis-hadis yang dibacalah, baca pada hadis daripada Quran, daripada kitab sirah dan sebagainya, ya. Dia buat dalam bentuk 3D tu, ya. Madinah dan Mekah pada zaman Nabi. Menarik tuan-tuan, ya. Kita boleh dapat gambaran, ya. Macam mana kalau kita tengok gambar saja bukan tak boleh lah. Tapi kalau dapat tengok dalam bentuk 3D tu, ya, tu lagi menariklah tuan-tuan. Tu mungkin Ustaz boleh share dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke YouTube, ya, tuan-tuan boleh jumpalah benda tu, ada banyak tuan-tuan, ya, yang kita boleh tengok, boleh dapat gambaran yang lebih dekat, ya, macam mana bilik Nabi itu, apa perkakas yang ada di rumah baginda, ya.
keadaan Masjid Nabawi pada masa itu, ya. Tak ada kapet, tak ada apa kita panggil, tak ada tikar, tak ada apa, ya. Kawasan terbuka. Kemudian bagaimana dekatnya rumah Aisyah, bilik Aisyah dengan apa ni, dengan Raudah, ya. Begitu juga tempat di mana Abu Hurairah, ya, tempat Bilal bin Rabah, ya, mereka duduk tinggal, ya, sebagai ahli sufah. Jadi kita boleh nampak dengan lebih jelas lah. Jadi orang-orang yang mereka memanggilmu, ya, inna sesungguhnya allazina orang-orang yang, ya, yunaduka, ya, yang yunadunaka, mereka memanggilmu min warail hujurat, daripada belakang hujurat, ya. Jadi makna di luar lah, ya. Aksaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka itu tidak menggunakan akal mereka, ya. Maknanya mereka ni tidak mengerti, ya, sebab mereka bukan orang hadari, mereka badui, ya, mereka tak tahu protokol. Walau annahum sabaru, ya, kalaulah mereka boleh bersabar hatta takhruja ilaihim, sehingga engkau keluar, ya. Nabi ada urusan, ya, Nabi apa kita panggil, ya, Nabi lambat keluar sehingga mereka panggil Nabi. Kalaulah mereka boleh bersabar sehingga kamu keluar pada mereka, lakana khairan lahum, itu lebih baik bagi mereka. Jangan panggil-panggil jerit-jerit. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Belas Kasihan, ya. Ketika itu masuk waktu zuhur, ya. Jadi kita boleh bayanglah macam sekarang lah, ya. Ini masih duha lagi lah, ya. Masih duha di hujung waktu. Ketika itu masuk waktu zuhur, lalu Bilal melaungkan azan. Rasulullah keluar untuk solat, maka mereka bergantung kepada Rasulullah dan berkata, kami adalah sekumpulan daripada Bani Tamim. Sebab selama ni mereka buat jahat, ya. Jadi mereka datang. Kami datang membawa penyair dan pemidatu kami. Kami akan bersyair dan membanggakan kamu, ya. Sebab dia tahu Nabi ni orang Mekah, dan orang Mekah terkenal dengan para penyair juga, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, aku tidak diutus untuk syair, ya, dan aku tidak diarahkan supaya berbangga-bangga. Selepas itu baginda solat zuhur, ahli rombongan mengerumuni Rasulullah dalam keadaan berbangga-bangga dengan kehebatan datuk nenek mereka. Mereka duk sebutlah, ya, kami ni keturunan siapa, Fulan bin Fulan, ya. Kemudian Amru bin Al-Ahtam, ya, memuji Az-Zibriqan bin Badar dengan mengatakan dia ditaati penduduknya dan ketua kaum kerabatnya. Az-Zibriqan menjawab, ya Rasulullah, dia dengki terhadap kemuliaan yang aku miliki, padahal dia mengetahui perkara yang lebih baik daripada apa yang dikatakan. Amru berkata, dia seorang yang kurang menjaga harga diri, memiliki unta yang sedikit, dan bapa saudaranya seorang yang bakhil. Amru mendapati wajah Nabi berubah kerana kedua-dua kata-katanya terdapat percanggahan. Ya, Amru berkata, ya Rasulullah, aku berkata benar dalam kata-kataku yang pertama, dan aku tidak berbohong dalam kata-kataku yang kedua. Ketika aku redha, aku menyebut perkara terbaik yang aku tahu. Tetapi ketika marah, aku menyebut perkara yang paling buruk yang aku tahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam ilmu bayan terdapat perkara yang memukau. Ya, ilmu bayan tu maknanya ilmu bahasa lah, ilmu sastra. Ya, yang kita apply dalam buat syair. Ya, jadi bila kita buat syair menggunakan kaedah-kaedah ilmu retorik balaghah ni, tuan-tuan, ilmu bayan antaranya. Dia ilmu balaghah ni ada 3 lah, ya. Dia ada apa kita panggil, ya, ada bayan, ya. Dia ada apa lagi tu, ya. Dia punya apa istilahnya, ya. Tak ingat dah, ya, 3 semua. Ya, dia ada apa kita panggil, ya, kaedah dia lah, ya. Jadi apa kita panggil, ya, dia punya ada ma'ani, ilmu ma'ani dia, ya, ilmu ma'aninya, ilmu bayan, ya, ilmu badi' dia panggil, ya. Ni semua pecahan-pecahan lah, ni tinggi lah tuan-tuan. Ni bukan nahu, bukan grammar tuan-tuan, ni atas lagi lah, ya. Yang kita belajar setelah kita mempelajari asas nahu lah, ya, atas grammar tu baru kita boleh belajar benda tu. Dia untuk memperindahkan bahasa lah, ya. Okey, ya, selesailah, ya. Itu dia punya Nabi punya statement. Selepas itu mereka memeluk Islam dan Rasulullah mengembalikan tawanan dan memberikan hadiah yang terbaik kepada mereka. Mereka tinggal di Madinah dalam tempoh masa tertentu, ya, untuk belajar Quran dan memahami Islam. Jadi mereka masuk Islam dan mereka belajar pada Nabi. Nabi buat intensif course lah untuk mereka ni. Ya, short course, ya, tapi intensif, dan bila mereka balik mereka boleh berdakwah kepada kaum mereka. Okey, ya, ada apa? Silakan. Kalau Ustaz boleh bantu. Ada apa-apa yang tertinggal? Kak Zainab ada apa? Ustaz nak tanya je lah. Ayat ni turun masa betul masa ketika orang tu menjerit, Ustaz?
Maknanya selepas itulah ya. Jadi Nabi apa? Nabi tak sukalah dengan sikap mereka tu ya. Tapi Nabi tak cakap. Ya, biasanya yang cakap tu Allah lah. Ya, Allah lah yang turunkan ayat baru orang tahu, oh tak boleh punya. Ya, jangan kamu angkat suara kamu. Ya, sebab apa? Sebab dia menyakitkan hati Nabi. Ya, Nabi. Cuma Nabi tak bagi tahu macam kita kata Abu Lahab kan. Bila dia kutuk-kutuk Nabi, celaka kau Muhammad. Ya, Nabi tak jawab, tapi Allah lah yang tolong jawab bagi pihak Nabi. Turunlah tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya, celakalah apa ni kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ya Abu Lahab. Ini pun sama macam tadi. Ya, usul fiqh juga ya. Disebut kedua tangan Abu Lahab tapi maksudnya the whole body of Abu Lahab. Yang celaka tu bukan dua tangan sebab bila kita buat sesuatu kita pakai dua tangan. Ya, macam tadi Ustaz sebut kan. Daging khinzir represent the whole body tu. Ya, rukuk represent the whole process of solat. Ya, begitu juga wajah represent the whole body juga. Sama tuan-tuan. Ya, dua tangan Abu Lahab merujuk pada the whole body. Itu cara kita faham ayat-ayat Quran yang menggunakan kaedah ya linguistik bahasa Arab, linguistik dan sastra Arab tuan-tuan. Jadi itulah ya ayat tu turun ya sebagai respon ya. Mana Allah tahu apa yang berada dalam hati Nabi. Allah turunkan ayat supaya ya bila turun ayat tu orang tak boleh nak kata apalah sebab bukan Nabi yang cakap. Nabi sampaikan saja ya. Tetapi kalam itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lain silakan, ada apa tuan-tuan? Ada apa perkataan ataupun maklumat yang tertinggal ataupun Ustaz terlaju ke apa? Kalau tuan-tuan nak tanya balik, silakan. Ada apa? Ustaz, berhubung dengan ayat ni Ustaz. Ya. Pengalaman yang baru saja kami tengok baru ni di Masjid Nabawi. Nak masuk sekarang ni dia guna app nusuk kan nak masuk ke Raudah. Ya. So, masa dekat luar tu berlakulah orang berpusu-pusu, orang menjerit-jerit. Is this melanggar perintah yang ni Ustaz? Okey, jadi Maksudnya adakah perbuatan mereka menjerit-jerit, berpusu-pusu, menolak-tolak nak masuk ke Masjid Nabawi untuk nak pergi ke Raudah tu dikira melanggar ayat ni? Betul lah ya. Cuma dalam ayat ni dia fokus kepada jeritan tu, suara. Yalah sebab bila kita bertolak-tolak tu mesti keluar suara juga kan. Jadi maksudnya kalau angkat suara pun tidak dibenarkan ya sebab ada kalau dulu rumah Nabi, kalau sekarang jadi makam pusara baginda lah ya. Memang macam tu juga ya. Even kalau orang duduk bising-bising dekat Raudah pun memang ya pihak tentera, pihak polis tu akan tegur lah. Ya, dia akan tegur ya. Sebab apa? Ya, sebab macam tadilah ya. Walaupun disebut dalam ayat lain disebut la tarfa'u aswatakum ya fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi ya. Cuma dipahami apa sajalah ya yang melanggar ataupun yang menunjukkan rasa tidak hormat kita. Di situ. Ya, kita punya kita panggil sense of respect tadi. Ya, kalau respect tu dah tak ada kepada Nabi, macam mana cara kita tak respect Nabi tu? Angkat suara tinggi, ya, menjerit-jerit, ya, berdesak-desak ataupun apa saja ya yang boleh menggambarkan bahawasanya kita tidak menghormati Nabi. Itu semua termasuklah. Ya, cuma di sini sebab ayat ni turun ya sebagai respon Allah Subhanahu Wa Taala kepada perbuatan mereka menjerit tadi ataupun mengangkat suara panggil Nabi ya dengan panggilan yang tak sepatutnya lah. Ya, mereka nak masuk Islam. Ya, mereka nak tunjuk bahawasanya mereka datang untuk masuk Islam tetapi ya adab ataupun kelakuan mereka tu ya Nabi kurang menyenangi. Ya, sehingga Nabi Nabi terus solat ya dan turun ayat ya yang yang menjadi respon lah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ya sebab Nabi macam biasalah Nabi tak jawab ya tapi Nabi tunggu ya ayat Allah Subhanahu Wa Taala turun dan Nabi sampaikan barulah orang tahu bahawasanya Allah pun tak suka ini kan pula Nabi ya macam itulah ya. Jadi apa saja perbuatan yang boleh menunjukkan kita kurang hormat, kurang respect ya kurang beradab sebagai contoh ya terutamanya di kawasan sekitar perkuburan Nabi itu ya pusara Nabi di sebelah kiri, sebelah kanan, di Raudah ya di belakang, di depan sama aja ya sebab kadang-kadang ya kita kata yang tak boleh angkat suara ya kita tak angkat suara ya tapi perbuatan kita tu ya macam kita tolak orang ya kita bersempit-sempit di tempat yang tak sepatutnya kita duduk ya
Jadi semua benda-benda tu diambil kira lah. Secara umumnya diambil kira. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ya. Tan Sri ada apa, Tan Sri? Ya. Orang lain silakan, ya. Sebahagian ustaz belum mengenali, ya. Datuk Osman ada apa, Datuk? Ya, Tan Sri ada apa? Tak ada apa dah, Ustaz. Tak ada, ya. Okey, kalau tak ada apa, kita baca sikit lagi, ya. Syariah Al-Walid bin Uqbah. Selepas itu Rasulullah menghantar Al-Walid, ya. Al-Walid, ya. Sebutan sebenarnya Al-Walid. Waw lam yadal, Walid. Ya, Walid ni maknanya dia anak tunggal. Nama dia tu, Al-Walid tu mana anak tunggal. Alif, lam, waw, lam, yadal. Makna Al-Walid dalam bahasa Arab maknanya the only child. The only child, the one and only. Ya, mana dia tak ada adik-beradik lain. Macam bapa Khalid lah. Khalid, ya, Khalid bin Al-Walid. Mana kita tahulah bapaknya anak seorang je. Ya, bapa tu memang dia tu the only child, anak tunggal kita kata. Ya. Jadi Al-Walid bin Uqbah, ya, bin Abi Mu'aid. Jadi bila kita dengar Abi Mu'aid ni kita tahu dah ni jiran Nabi ni. Ya. Abi Mu'aid ni, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Abi Mu'aid tu bapa dia lah, datuk dia lah, ya. Ini Uqbah bin Abi Mu'aid ni jiran Nabi. Ya, salah seorang yang dikatakan meletakkan kotoran unta ketika Nabi solat. Ya, ketika Nabi sujud, dia letak kotoran unta di badan Nabi tu. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Jadi beliau juga dikatakan orang yang pergi ke Hirah. Hirah tu sempadan Iraq dengan Iran, ya, dengan Parsi. Dia belajar tentang hikayat 1001 malam tu. Sebab bila dia balik ke Mekah, dia lawan Nabi. Nabi cerita tentang ayat Quran, dia cerita tentang hikayat dulu, cerita-cerita. Ya, kita kata cerita-cerita apa? Cerita-cerita klasik Arab tu. Dia nak lawan Nabi, ya. Itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Tapi anaknya masuk Islam. Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, dia mati dalam kekufuran. Ya, tetapi anaknya Al-Walid masuk Islam. Macam Abu Lahab jugalah. Ya, Abu Lahab lawan Islam, ya, tapi anaknya Uqbah masuk Islam. Ya, Uqbah, ya, Utbah, ya, Utbah masuk Islam. Utbah ni yang kahwin dengan Ruqayyah. Ya, Utbah kahwin dengan Ruqayyah, Utaibah kahwin dengan apa kita panggil? Kahwin dengan Ummu Kulsum. Kan dua anak Abu Lahab kan kahwin dengan dua anak Rasulullah kan? Jadi dua-dua cerai kan sebab Abu Lahab suruh. Tapi salah seorang daripadanya, yakni Utbah yang kahwin dengan Ruqayyah tu, dia masuk Islam akhirnya. Ya, dia jadi orang yang taat pada agama. Dia salah seorang sahabat Nabi lah. Ya, macam anak Abu Jahal juga, ya, Ikrimah masuk Islam. Ya, asalnya lawan Nabi kan. Khalid bin Al-Walid, Al-Walid lawan Nabi, Khalid pun lawan Nabi tapi akhirnya masuk Islam. Jadi banyak kes macam tu. Antaranya ialah Al-Walid ni. Ya, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid untuk mengutip zakat daripada Bani Mustalik, ya, Bani Al-Mustalik. Apabila Bani Mustalik ni pun Badui juga. Ya, Bani Mustalik ni, ini kalau kita ingat dulu, ya, mereka ni adalah ada perang, ya, perang Bani Mustalik dulu, ya, Juwairiyah binti Al-Haris, ya, isteri Nabi tu, ya, yang masuk Islam, ya, selepas daripada dia ditangkap, ya, dia ditawarkan untuk jadi isteri Nabi, dia masuk Islam, dia jadi salah seorang isteri Nabi. Yang Nabi ajar zikir Juwairiyah itulah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, yang dibuat nasyid oleh kumpulan Hijaz tu, ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube lah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah. Ya, aku memujimu wahai Allah. Adada khalqihi, ya, aku memujimu sebanyak bilangan makhlukmu di alam raya ini, alam semesta ni. Ya, wa ridha nafsihi, sebanyak ridha, sebesar ridhamu wahai Allah. Wa zinata arsyihi, dan seberat arasmu wahai Allah. Wa midada kalimatihi, ya, sebanyak kalimah-kalimah Allah yang tinggi, yang mulia, yang suci. Ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini hadis ni sahih tuan-tuan. Ya, ini amalan yang diajar oleh Nabi di antara subuh dengan duha. Ya, jadi maknanya kita bacalah paling kurang 3 kali sehari. Belah pagi saja tuan-tuan. Nak baca petang tak salah, ya, tapi Nabi ajar baca pagi. In between subuh dengan duha. Kalau dah tak sempat, katalah terlupa, duha pun tak salah. Ya, jadi kalau tuan-tuan belum baca lagi, boleh baca lagi lah, ya, sebab belum habis duha lagi. Dah hujung, ya. Subhanallahi wa bihamdi. Tuan-tuan pergi je YouTube, type je
subhanallahi wa bihamdihi nanti keluarlah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, itu yang Nabi ajar kepada Juwairiyah. Kerana Juwairiyah ni dia orang Badui baru masuk Islam, ya. Dia punya knowledge agama tak banyak. Jadi Nabi ajar dia satu apa kita panggil, ya, satu amalan yang mudah, ya, untuk dapat pahala yang banyak. Ya, dan zikir ini terkenal dengan zikir Juwairiyah. Kerana Nabi personally Nabi ajar dia, tapi of course, ya, walaupun Nabi ajar dia tapi untuk semualah, untuk semua umat Islam, tuan-tuan, ya. Okey, itu daripada Bani Mustalik. Okey, kita habiskan, ya. Apabila mengetahui kedatangannya seramai 20 orang lelaki yang menyandang senjata sambil membawa unta, ya, unta zakat, keluar untuk menyambut kedatangannya. Mereka ni nak welcome dia. Apabila Al-Walid melihat perkara tersebut, beliau menyangka mereka nak memeranginya. Disebabkan pada zaman jahiliah terdapat permusuhan di antara Al-Walid dengan Bani Mustalik. Jadi dia teringat zaman jahiliah dulu mereka ada konflik. Dengan itu beliau bergegas pulang ke Madinah dan memberitahu Rasulullah SAW bahawa Bani Mustalik telah murtad. Jadi dia buat assumption ni. Ya, ni tak boleh lah tuan-tuan. Ya, pre-assumption tak boleh. Ya, dan enggan mengeluarkan zakat. Jadi dia kata Bani Mustalik nak perang, nak lawan dia, tak nak bayar zakat, dah murtad dah. Rasulullah menghantar Khalid bin Al-Walid untuk memastikan berita tersebut. Ya, jadi Nabi bila dengar, Nabi tak terus percaya. Ya, Nabi hantar, ya, orang lain pula untuk apa ni, apa kita panggil, untuk double check lah, ya. Jadi beliau mara bersama tentera secara senyap-senyap sehingga bila sampai di kampung Bani Mustalik, beliau mendengar suara azan subuh. Ya, jadi macam biasalah mereka pergi lepas Isyak, ya, lepas Isyak bertolak, ya, macam Khaybar punya peristiwa pun sama. Bila sampai di sana, mereka tunggu, jangan serang dulu, tunggu. Tengok ada azan subuh ke tidak. Bila ada azan subuh, maka maknanya mereka masih Muslim, belum murtad. Ya, jadi Khalid mendatangi mereka dan beliau mendapati mereka taat melaksanakan kewajipan Islam. Selepas itu Khalid pun pulang memberitahu Rasulullah apa yang dilihatnya. Rasulullah pun menghantar orang lain selain Al-Walid untuk mengutip zakat. Ya, jadi Khalid tadi bukan kutip zakat, untuk double check saja, ya. Mengenai Al-Walid, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan firman-Nya, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu, dalam surah Al-Hujurat juga. Ya, tadi ayat 4 dan ayat 5 kan, ya. Ini ayat yang ke-6 Al-Hujurat. Ya, surah yang sama, ya, surah yang merujuk kepada apa? Bilik-bilik yang Nabi sediakan untuk para isteri baginda. Wahai orang-orang beriman. Mana ni ayat Madinah lah ni. Ya, sebab wahai orang beriman kan, dia turun di Madinah. In ja'akum fasiqun, in jika ja'a datang kepada kamu fasiqun, orang fasik, ya, binaba'in membawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah kamu. Tabayyun maknanya cek dulu. Ya, jadi cek dulu, ya, pastikan berita itu betul ataupun salah, kerana antusibu qauman bijahalah. Kalau kamu tak cek, ya, kamu terus buat hukum, ya, maka kamu akan menimpakan sesuatu kaum dengan sebab kejahilan kamu. Maknanya akan berlaku benda tak elok pada kaum. Macam tadilah. Kita kata dia murtad pula. Al-Walid kata dia murtad. Tak murtad. Mereka datang nak welcome dia, bukan nak serang dia. Ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan kamu akan menyesal atas perbuatan kamu tu. Ya. Yang terakhir, Syariah Al-Qamah, ya, Al-Qamah. Ya, Al-Qamah bin Mujazzis. Rasulullah mendapat berita bahawa penduduk Jeddah melihat tentera Habasyah berada di atas kapal, ya. Dah ada Jeddah dah zaman tu, tapi Jeddah belum jadi pelabuhan besar lagi lah. Ada pelabuhan, ya. Dan datang untuk memerangi Madinah. Rasulullah SAW menghantar Al-Qamah bin Mujazzis bersama 300 orang tentera. Beliau mara sehingga sampai ke Jeddah dan menaiki kapal untuk mengejar musuh. Ketika itu orang-orang Habasyah, ya, daripada Eritrea sedang berkubu di salah sebuah pulau di Laut Merah. Apabila mereka melihat kedatangan tentera muslimin, ya, adalah bertujuan untuk melakukan serangan, maka mereka lari. Dengan itu peperangan tidak berlaku, ya. Selepas itu Al-Qamah dan tenteranya pulang ke Madinah, ya, dan dalam perjalanan beliau mengarahkan tenteranya supaya bergerak laju melantik Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, ya, sahabat Nabi juga, sebagai ketua mereka. Abdullah seorang yang suka bergurau. Dia suka gurau. Dalam perjalanan tersebut, beliau menyalakan api dan berkata, bukankah kamu disuruh supaya mentaati aku? Ya, sebab Quran sebut kan, wahai orang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul,
dan taatlah kepada para pemimpin yang dilantik di kalangan kamu. Mereka pun menjawab, ya. Beliau berkata, aku nyalakan api ini supaya kamu terjun ke dalamnya. Sebahagian mereka berkata, kami tidak memeluk Islam kecuali untuk menyelamatkan diri daripada api neraka. Ya. Sebahagian yang lain pula mentaati arahan tersebut dan ingin melaksanakannya. Maka Abdullah menghalang dan berkata, aku hanya bergurau sahaja. Ya, gurau ni gurau. Ya, brutal punya gurau ni tuan-tuan ya. Apabila peristiwa tersebut dicerita kepada Rasulullah, baginda bersabda, tidak boleh mentaati makhluk dalam melaksanakan maksiat kepada pencipta. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat ya kepada makhluk ya dalam perkara yang ya mengingkari perintah Allah, tak boleh. Walaupun makhluk tu mak bapak kita. Ya, jadi mak bapak kita bagi syarat ya supaya kalau kita nak mak bapak kita restu kita, maka kita kena buat sesuatu. Dan apa yang dia suruh kita buat tu perkara yang tidak dibenarkan oleh agama contoh, maka tak boleh lah tuan-tuan. Ya, Islam tak benarkan. Okey ya, selesailah ya untuk tahun yang ke-8. Akan datang kita masuk tahun yang ke-9. Kalau ada apa-apa soalan silakan. Ada apa di hujung perbincangan kita? Tahun 8 selesai ya. Apa ada tahun 8? Pembukaan Kota Mekah. Ya, pembukaan Kota Mekah, Fatahu Mekah. Ya, kemudian berlaku peperangan Hunain ya dengan puak Hawazin, berlaku perang Taif ya dengan Bani Saqif. Kemudian Nabi balik ke Ji'ranah, Nabi bahagi-bahagikan ghanimah. Setelah Nabi bahagi-bagikan ghanimah, ya barulah datang puak Hawazin ni. Ya, jadi mereka ni datang untuk masuk Islam, tapi mereka datang pada waktu yang sudah terlambat. Ya, tapi Nabi masih melayan mereka lah. Ya, Nabi layan mereka dan Nabi bagi peluang pada mereka untuk apa kita panggil ya, untuk menerima anak isteri mereka. Ya, Nabi bagi pilihan kan. Jadi mereka milih anak isteri, mereka kata tak ada tolak banding lah, harta tak apa. Ya, unta dengan kami tak perlu. Tapi Nabi serahkan juga yang hak Nabi dan juga hak Bani Abdul Muttalib. Yang orang lain kalau tak nak bagi, Nabi minta juga, tapi Nabi hutang mereka, Nabi bayar balik dengan harta fai'un. Ya, dan akhirnya Nabi pun hantar beberapa syariah ya untuk kutip zakat ya. Kemudian untuk apa lagi kita kata ya, sebahagian besarnya untuk kutip zakat lah. Ya, dan tadilah ya ketika mendengar bahawasanya orang Habasyah ya ada datang dengan kapal untuk menyerang ya Nabi ya, tetapi macam tadilah bila Nabi hantar syariah tadi, syariah pun naik kapal juga ya, mengejar mereka lari, tidak berlaku peperangan. Ya, ada pula kes siapa kita panggil ya, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni, jenis dia dia bergurau ya, tapi bergurau terlebih lah kita kata ya. Dan akhirnya apa yang berlaku ialah dia hidupkan api, seorang lompat masuk dalam. Ya, dan sebahagian tak nak. Ya, dia kata kami masuk Islam untuk menyelamatkan diri kami daripada api, takkan kami nak masuk dalam api pula. Ya, sebahagian lain kata, dah pemimpin suruh kita kena ikut. Ya, jadi dia pun dah tengok orang nak lompat, dia pun kata tak, ya jangan lompat. Ini aku gurau saja, ya. Dan apabila balik orang report ke Nabi bagi tahu tidak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk. Ya, kalau ketaatan itu membawa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Ya, kalau dia bertentangan dengan perintah Allah, tak boleh lah. Okey tuan-tuan, selesai, itulah dia. Ya, perjalanan kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah, syukrulillah. Ya, kalau tak ada apa, Kak Shima ada apa-apa? Abang Syuaib ada apa? Ya, pada sesiapa yang berminat untuk menyertai korban PMP, boleh hubungi management PMP lah. Kita seperti biasa buat di beberapa negara, termasuk di benua Afrika, Tanzania dan Nigeria, di sini di benua Asia Tenggara ni, di Filipina, di dua tempat, dan di Colombia, di Taif, Yaman, dan beberapa tempat lagi lah. Boleh hubungi kami lah, insyaAllah. Okay, dari 20 Jun insyaAllah. 20 Jun ya, insyaAllah. Ya, kita alu-alukan tuan-tuan dan perempuan yang mungkin belum biasa ya buat korban di luar negara, mungkin boleh menyertai PMP lah. Ya, insyaAllah ya akan diuruskan. Jadi tolong hubungi PMP untuk maklumat lanjut. Terima kasih kepada PMP ya, Haji Shima, Haji Syuaib dan semua. Terima kasih atas sokongan ya, dan kita panggil kehadirannya ya. InsyaAllah kita jumpa pada masa-masa akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khairan. Sama-sama.